Hai semua, apa khabar? So, bertemu lagi untuk PDPR kita pada minggu ini. So, pada minggu ini cikgu akan menerangkan unit 7. Okay, unit 7, kualiti perkhidmatan awam, aspirasi pembangunan negara dalam bidang 3, hubungan antara komuniti dan masyarakat. Okay. So, pada unit 7 ini anda akan mempelajari berkaitan dengan kualiti perkhidmatan awam yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Okay. So, mari kita lihat apa yang ada di dalam unit 7 ini. Okay, jom kita lihat. Okay, kelas, di dalam unit 7 anda akan mempelajari kualiti perkhidmatan awam, aspirasi pembangunan negara. So, dalam unit ini anda akan mempelajari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. Ada 6 perkara yang akan anda pelajari. Boleh tengok dekat muka surat 98 buku teks anda. Okay. So, kita terus kepada konsep. Sebelum itu kita tengok dulu cadangan nilai. Okay. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 cadangan nilai. Okay. Bertanggungjawab, berterima kasih, patriotisme, kejujuran dan baik hati. Okay. So, konsep untuk unit 7 ialah perkhidmatan awam merupakan nadi pembangunan negara. Fungsi perkhidmatan awam adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada pelanggan. Hal ini penting bagi memastikan pelanggan berpuas hati dengan mutu perkhidmatan yang diberikan. Okey. So, untuk unit 7 dia lebih kepada bagaimana perkhidmatan awam ini boleh menjadi ataupun boleh menjadi nadi kepada pembangunan negara. So, boleh lihat dekat sini contoh idea ya. Contoh idea. Okay, anda lihat dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contoh idea dekat sini. Okay, yang pertama anda boleh lihat contoh idea baharu bagi peningkatan kualiti perkhidmatan awam. Okay, untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam dari semasa ke semasa, beberapa idea baru telah dilaksanakan. Ini macam kita kalau ada kelemahan kita akan bagi tahulah macam mana kelemahan-kelemahan yang ada dalam sesuatu sistem dan bagaimana cara dia untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Okey, so setiap idea baru ini harus bersifat inovatif, fleksibel, praktikal dan melibatkan kos yang berpatutan. Antara contoh idea baru termasuklah seperti yang di bawah. Okey, anda lihat dekat sini contoh. Ini ialah contoh idea baru. Okey, yang di bawah ini ya. Contoh idea baru. Contohnya pengimbas kehadiran pejabat awam, waktu kerja yang anjal. Maksudnya waktu kerja yang anjal ini ialah waktu kerja yang fleksibel. Okey, aduan awam secara dalam talian. Maksudnya dekat sini tidak perlu lagi pergi ke pejabat ataupun pergi mana-mana kaunter perkhidmatan untuk membuat aduan. So, kita buat aduan di dalam talian saja. Okay, bayaran bil. Sekarang ni kita boleh bayar bil dalam talian. Okay, pembelajaran secara telesidang. Contoh yang kita buat sekarang ini ialah pembelajaran secara telesidang, di mana di dalam alam maya. Okay, pendaftaran di hospital menggunakan sistem biometrik. Okay, maksudnya dekat sini anda tidak perlu tulis lagi. Okay, hanya perlu imbas kad pengenalan ataupun imbas jari anda, cap jari anda untuk pendaftaran di hospital. Okay, ini ialah contoh-contoh idea untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan awam. Okay, kemudian contoh yang seterusnya pengeluaran pasport melalui pusat transformasi bandar. Dulu kita ada UTC ya. Sekarang pun masih ada lagi UTC. Okay, cuma dia telah di rebrandingkan nama UTC itu, tapi dia masih ada lagi. Okay, aduan tentang perkhidmatan bas, taksi secara dalam talian. Contohnya kalau anda pernah menggunakan GrabCar, ataupun Foodpanda. Sekarang dalam sistem GrabCar ataupun Foodpanda dia ada meletakkan satu ruang, di mana ruang itu kalau anda rasa ada kelemahan ataupun ada kekurangan, anda boleh membuat aduan di ruang tersebut. Okay, so ini ialah konsep. Anda boleh tengok dekat buku teks anda muka surat 100. Okay, muka surat yang seterusnya. Okay, piagam pelanggan. Okay, selain idea baru, piagam pelanggan,
yang disediakan untuk membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. So piagam pelanggan ini, boleh tengok dekat muka surat 101. Jaminan sesebuah jabatan tentang perkhidmatan yang disediakan. Maksudnya piagam pelanggan ini ialah ikrar mereka. Apakah janji-janji mereka untuk perkhidmatan yang mereka sediakan. Menerangkan jenis perkhidmatan yang ditawarkan, menerangkan hak yang patut diterima oleh pelanggan secara bertulis, menjamin perkhidmatan yang cekap, tepat, selamat, menepati masa, boleh dipercayai, mudah diperoleh dan mesra pelanggan. Dan yang terakhir, menjamin sikap anggota yang berdisiplin, beretika, bertanggungjawab dan prihatin. So, kalau anda pergi ke klinik, hospital, balai polis ataupun balai bomba, anda boleh lihat di satu sudut pintu masuk akan tertulis, mereka akan letak atas tulis piagam pelanggan mereka. Nanti boleh tengoklah. Mana tahu ada pergi klinik ke, pergi hospital ke, boleh baca. So contoh piagam pelanggan, kalau anda dekat sini, kita tengok contoh Polis Diraja Malaysia. Anda boleh baca dekat sini. Mengambil tindakan susulan. Ini polis kepada semua aduan yang diterima secara rasmi dalam tempoh 3 hari. Ini ialah contoh. Contoh ikrar ataupun piagam pelanggan polis. Yang ini pula, yang sebelah dia ni ialah contoh piagam untuk Hospital Queen Elizabeth II Sabah. Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada hospital tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama ataupun taraf sosial ekonomi. Mana-mana saja hospital ataupun klinik, piagam pelanggan dia ialah hampir sama. Bukan hampir sama, tapi memang sama. So anda boleh scan QR code di bawah ini, untuk membaca lebih lanjut lah apa itu piagam pelanggan. Untuk Polis Diraja Malaysia dan Hospital Queen Elizabeth. Muka surat yang seterusnya, cara menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan yang disediakan untuk perkhidmatan awam. Kita ada 3 sini, aduan, pujian dan cadangan. Kemudian dia pecah lagi kepada 3 bahagian. Sistem dalam talian, anda boleh buat aduan, pujian ataupun cadangan melalui sistem khidmat pesanan ringkas SMS, email dan ataupun media sosial. Paling senang sekarang ni ialah media sosial lah. Contohnya seperti Facebook. Anda hanya perlu pergi ke laman web. Contohnya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan hospital, anda hanya perlu pergi ke laman web ataupun Facebook Kementerian Kesihatan, nyatakan nama, nyatakan hospital, apakah masalah, apakah aduan anda, beri kad pengenalan ataupun nombor telefon untuk dihubungi. Nanti terus akan masuk aduan kepada pihak Kementerian Kesihatan. Ini paling senang sekarang, media sosial. Kemudian aduan, pujian ataupun cadangan secara bersemuka. Anda boleh pergi kepada agensi berkenaan. Contoh, anda tidak puas hati dengan klinik kesihatan Bintulu, anda boleh pergi terus kepada klinik kesihatan Bintulu, terus buat aduan ke sana, ataupun kaunter bergerak, ataupun hari bertemu pelanggan. Sekolah pun selalu, bukan selalu lah, memang ada mengadakan hari bertemu pelanggan. Maksudnya dekat sini guru bertemu dengan ibu bapa dan pelajar. Itu ialah hari bertemu pelanggan. Kemudian Biro Pengaduan Awam, kalau anda pergi dekat hospital, klinik, balai polis, dia ada peti cadangan. Itu peti cadangan itu fungsinya adalah untuk anda buat aduan ataupun anda ingin menyuarakan cadangan ataupun pujian kepada perkhidmatan yang diberikan. Muka surat yang seterusnya, maaf. So kesan pengabaian sumbangan perkhidmatan awam, muka surat 103. Anda boleh tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So dalam arus globalisasi yang mencabar kini adalah menjadi satu pembaziran sekiranya sumbangan perkhidmatan awam
ini diabaikan. Maksudnya dekat sini, jika perkhidmatan awam diabaikan, okay, terutama sekali sekarang kita menghadapi musim pandemik ya. So kalau diabaikan, contohlah saya ambil contoh musim pandemik sekarang, okay, kalau perkhidmatan awam tidak memuaskan, sudah pasti kes penularan COVID tidak akan dapat dikawal. Okay, so anda boleh baca dekat sini. Okay, kesan-kesannya, contohlah, cikgu ambil ya. Yang pertama ini ialah pembaziran masa. Okey, pembaziran masa. So ini selalunya berlakulah kalau ada contohnya perkhidmatan, okey, pembaziran masa. So selalunya contohlah kita pergi ke klinik. Okey, kemudian staf di klinik dia buat kerja sambil lewat. So dekat sana, bila staf buat kerja sambil lewat, kamu telah membazir masa. Contohnya masa menunggu, masa untuk mendapatkan rawatan. So, jika pengabaian sumbangan ini ditingkatkan, tidak berlaku pengabaian, sudah pasti kita dapat perkhidmatan yang cemerlang, tidak membuang masa. Masa untuk mendapatkan rawatan pun akan menjadi cepat. Kos meningkat. Contohnya kos meningkat ini ialah bagaimana kos meningkat ini berlaku. Banyak pembaziran berlaku di mana teknologi yang disediakan tidak digunakan secara semaksima yang mungkin lah. Kemudian ekonomi negara merosot jika berlaku kos meningkat. So ekonomi pun akan mengalami kemerosotan sebab perlu tampung kos yang telah meningkat tadi. Apabila ekonomi negara merosot, pelabur akan mula hilang kepercayaan. Semua ini ialah berkaitan. Bila pelabur hilang kepercayaan, imej negara akan terjejas. So bila hilang imej negara ini dia terjejas, akan menyebabkan hilangnya keyakinan diri dalam pelabur untuk melabur. So, secara tidak langsung akan menyebabkan pembangunan negara akan terjejas. So kesimpulannya, anda boleh tengok dekat bawah sini. Kesimpulannya ialah kualiti perkhidmatan awam yang cekap dapat membangunkan negara. Oleh itu masyarakat dapat hidup dengan gembira. Maksudnya dekat sini, jika perkhidmatan awam itu bagus, tip top, kelas, tidak ada kekurangan, so masyarakat sekeliling ataupun rakyat akan dapat perkhidmatan yang terbaik dan akan berasa gembira. Mereka akan gembira. Contoh macam kamu lah, kalau kamu dapat perkhidmatan yang bagus, kamu pergi klinik, doktor layan kamu bagus, nurse layan kamu bagus, bagi ubat yang cukup, kamu pun dari sakit akan cepat sembuh dan kamu akan rasa gembira. So kesimpulannya, anda boleh lihat dekat sini ada 1, 2, 3 dan 4 kesimpulan. Anda boleh baca dekat muka surat 103. So itu saja untuk unit 7. Untuk minggu ini. Sebelum cikgu mengakhiri kelas hari ini, anda boleh cuba jawab soalan pengukuhan. Soalan pengukuhan ni jawapannya semua ada di dalam buku teks ni lah. Boleh cuba jawab pengukuhan A. Pengukuhan A, anda boleh cuba jawab pengukuhan A. Yang B tu tak perlu jawab. So kelas itu saja untuk kelas kita pada hari ini. So cikgu harap anda dapat gambaran serba sedikit apakah itu unit 7. Unit 7 dalam bidang 3 pendidikan moral tingkatan 3. Jumpa anda di kelas yang seterusnya. Jaga diri, jaga kesihatan dan bye-bye.